Didik TV KPM. Kembali lagi bersama dengan kami dalam slot menengah atas. Hari ini kita nak bincangkan tentang topik mata pelajaran pendidikan syariah Islamiah berkenaan dengan pemakanan yang halal dan baik. Jadi bersangkut paut tadi kita lihat dalam surah Al-Baqarah ayat 172 dan 173. Ada penjelasannya. Tapi Ustazah, untuk segmen kali ini kita nak tahu istinbat hukum dan kriteria pemakanan. Dipersilakan Ustazah. Okey, baiklah. Sebelum kita pergi kepada istinbat hukum, kita tengok dulu tuntutan ayat daripada surah Al-Baqarah ayat 172 dan 173. Jadi di sini, di sini adalah ayat 172. Okey, apa yang Allah tuntut daripada kita sebagai manusia dalam suratul Baqarah ayat 172, iaitu kita memerlukan kepada makanan untuk meneruskan kehidupan. Jadi kita perlu ambil makanan untuk kita makan untuk mendapatkan sumber tenaga supaya kita boleh teruskan kehidupan. Dan pemakanan yang kita pilih mestilah mengandungi gizi yang seimbang. Iaitu yang saya sebutkan tadi, mesti ada vitamin, mesti ada karbohidrat, lemak dan sebagainya. Okey, dan juga mesti pastikan makanan itu adalah makanan yang halal. Okey, dalam ayat ini juga Allah menerangkan keharusan untuk memakan makanan yang haram. Tapi ada dua syarat. Okey, yang pertama syaratnya ialah dalam keadaan yang darurat. Andai katalah duduk dalam hutan, tersesat ataupun di negara yang susah nak mencari makanan yang halal. Kemudian kita terpaksa untuk makan makanan yang haram. Jadi dibolehkan, diharuskan. Dan syarat yang kedua ialah mestilah dalam kuantiti yang sedikit sahaja. Bukanlah makan sehingga kenyang. Makan sekadar untuk meneruskan kehidupan kita. Jadi ini adalah penjelasan daripada surah Al-Baqarah ayat 172. Manakala dalam 173 ayat 173 Allah telah memberitahu kita, menjelaskan bahawa ada sesetengah makanan yang kita tidak boleh ambil. Contohnya apa dia? Contoh dia. Tadi dalam dalil memang ada secara jelas Allah tulis. Contohnya daging khinzir, darah ataupun binatang-binatang yang disembelih bukan kerana Allah. Jadi kita tak boleh ambil makanan-makanan ini. Sebab apa kita tak boleh ambil makanan yang haram? Sebab ia berkait rapat dengan kebersihan dan kesucian makanan. Jadi bila kita ambil makanan yang bersih, yang suci, dia akan memberi impak dan kesan kepada tubuh badan kita dan juga akal fikiran kita. Jadi kita ambil makanan yang halal dan sihat, badan kita akan jadi kuat. Macam itu dia. Maksudnya bersangkut paut lah Ustazah. Sebenarnya kalau kita makan yang sihat, kita makan yang baik, halalan tayyiban, akan akhirnya melahirkan insan yang bagus juga dan cemerlang kepada akalnya Ustazah. Ustazah, seterusnya Ustazah, apa lagi kita tahu Ustazah? Okey, seterusnya kita nak tengok bagaimana ulama mengeluarkan hukum daripada ayat 172 dan 173 tadi. Bagaimana ulama kata, Allah kata, ini adalah wajib. Macam mana kita nak tahu? Jadi dalam istinbat hukum ada 4 perkara yang kita perlu ingat. Jadi jika didatangkan dengan soalan dalam bahagian subjektif, kebiasaannya dia akan datang dengan 4 markah. Jadi 4 markah ini adalah yang ini. Lafaz, nombor 1 lafaz, yang kedua ialah huraian lafaz, yang ketiga ialah kaedah usulul fiqh dan yang keempat ialah kesimpulan hukum. Jadi kita kena ingat 4 perkara ini. Dalam peperiksaan kebiasaannya di bahagian subjektif akan didatangkan dengan soalan-soalan kaedah istinbat hukum. Jadi macam mana kita nak tengok apa lafaznya? Kita tengok yang seterusnya. Sebenarnya lafaz yang dikeluarkan, yang diistinbatkan oleh para ulama adalah pada ayat 172. Kat situ nampak kotak color merah tu kan? Ustazah dah merahkan dekat situ. Lafaznya ialah lafaz kulu. Itu nombor 1. Nombor 2 ialah fi'lul yang menunjukkan ia adalah perintah untuk kita makan makanan yang baik. Yang ketiga ialah
setiap perintah daripada syarak adalah wajib. Dan yang keempat, kesimpulan. Kesimpulannya ialah oleh itu kita wajib untuk memilih makanan yang halal dan juga berkhasiat dalam kehidupan kita. Jadi kena ingat empat-empat perkara ini. Kalau kita nak dapat 4/4 dalam peperiksaan dalam soalan ini. Maknanya ayat 4 tu kita boleh dapat daripada ayat ni sendiri Ustazah. Ya, betul. Baik. Okey, ini adalah istinbat hukum. Okey, kemudian kita tengok pula kepada kriteria pemakanan. Tengok gambar pun kita dah tahu dah kan. Ada tomato, ada salad kan. Kita tahu pemakanan yang begini adalah pemakanan yang sangat bagus dan juga berkhasiat. Okey, dekat sini, okey Ustazah dah klasifikasikan di sebelah yang color biru tu adalah yang halal, kemudian yang merah tu adalah yang haram. So kita kena berhati-hati dengan warna merah ini supaya kita tak ambil makanan yang haram. Okey, jika didatangkan dengan soalan perbezaan, okey, sebaik-baiknya murid-murid tulislah di dalam kotak supaya ia tidak berlaku kecuaian. Sebaik-baiknya buat di dalam kotak. Okey, baiklah. Jadi kita tengok poin yang pertama, makanan yang halal adalah makanan yang tiada dalil mengharamkannya. Contohnya binatang landak, rusa, tak ada Allah sebut di dalam Al-Quran. Jadi kita boleh makan. Tapi kalau Allah sebut makanan yang haram, contohnya binatang yang tidak disembelih dengan menyebut nama Allah. Jadi kita tak boleh nak ambil. Contohnya yang lain khinzir. Jadi kita tak boleh ambil makanan ini. Okey, itu poin yang pertama. Okey, poin yang kedua ialah makanan yang tidak beracun. Makanan yang halal adalah makanan yang tidak beracun. Banyak sangat. Contohnya apa, Syafiqah? Contoh, kita makan apple Ustazah. Apple. Kan bagus kan? Jadi makanan ini tidak beracun. Jadi kita boleh makan apple setiap hari. Kan? Okey, tapi kalau makanan yang haram pula ialah makanan yang beracun. Contohnya ikan buntal. Ikan buntal adalah ikan yang beracun. Jadi kita tak boleh ambil ikan buntal. Ada tak contoh lain selain ikan buntal? Contohnya macam cendawan. Ada cendawan tak? boleh ke? Cendawan boleh ke tidak? Okey, sebenarnya cendawan ini ada beberapa kategori. Ada kategori yang halal dimakan. Tetapi ada sesetengah cendawan ia adalah haram. Sebab apa? Sebab ia beracun. Jadi kita tak boleh ambil cendawan yang beracun sebab ia adalah haram. Dan dia akan memudaratkan diri kita juga sebenarnya. Baik, Ustazah nak tanya sikit Ustazah. Okey. Untuk halal tu, kita lihat kat situ ada daging rusa, ada landak sebab tak disebutkan haram dalam Al-Quran. Tapi kalau daging rusa itu dah bangkai, dah mati betul. macam tu macam mana Ustazah? Bagus soalan Syafiqah ni. Jadi bila kita nak makan sesuatu makanan walaupun rusa dan landak ini tidak disebut dalam Al-Quran sebagai binatang yang haram, tapi kita kena tengok juga adakah ia disembelih mengikut syariat Islam. Jika ia tidak disembelih mengikut syariat Islam, maka tak boleh, kita haram untuk makan makanan tersebut. Bagus, ini murid yang sangat-sangat advance. Kan? Baik Ustazah, silakan. Okey, bagus. Terusnya adalah poin yang ketiga. Okey, makanan yang halal ialah makanan yang suci dan bersih menurut syariat Islam. Contohnya hati dan juga limpa. Maka kita boleh ambil hati dan limpa. Tapi kalau makanan yang haram adalah makanan yang kotor. Contohnya najis, okey, darah, okey. Jadi kita haram untuk makan makanan ini. Dan yang terakhir yang Syafiqah tanya tadi, bagus Syafiqah. Binatang yang halal dimakan ialah binatang yang disembelih mengikut syariat Allah. Macam mana mengikut syariat Allah ni? Bila kita nak sembelih, kita mestilah menyebut nama Allah dan juga mestilah putus 2 urat. Urat apa? Urat halkum dan juga urat merih. Okey? Mesti dua urat tu. Tapi kalau satu sahaja urat terputus boleh ke? Boleh ke Ustazah? Tak boleh lah Syafiqah. Dia mesti dua-dua juga. So kalau kita tengok kategori yang merah itu, haiwan yang menjadi bangkai. Contohnya, kita nampak ayam tengah jalan. Dah mati sebab dilanggar oleh kereta. Sayang kan kalau kita tak ambil makan kan. Tapi ia tidak disembelih mengikut syariat Islam, maka kita tidak
boleh makan bangkai. Jadi ini adalah kategori pemakanan yang halal dan juga baik. Okey. Baik. Itu dia penjelasan daripada Ustazah mengenai dengan kategori makanan yang halal dan juga baik. Maksudnya lepas ni kita boleh tahu dah. Kalaulah ayam tersebut tidak disembelih dengan nama Allah, tak bolehlah makan. Ya, Kalau betul. tiba-tiba ayam tadi kan jumpa tengah-tengah jalan tu bangkai, rugi tak ambil tu kan. Tapi kalau dah dikatakan bangkai, tak bolehlah makannya tu. Ya, betul. Ni Ustazah? Okey, Syafiqah, kan Ustazah dah jelaskan dengan panjang lebar. Boleh tak Ustazah nak tanya satu soalan? Satu je. Satu je Ustazah? Satu je. Menarik. Okey, saya cuba ready. Okey, Ustazah? Okey. Tadi kan Ustazah ada jelaskan bagaimana ulama istimbatkan hukum. Jadi Ustazah nak tanya, Syafiqah ingat tak bagaimanakah ulama mengistimbatkan hukum dalam kewajipan memakan makanan yang halal dan juga baik? Daripada ayat surah Al-Baqarah ayat 172 yang mana Allah tekankan tentang ya ayyuhallazina amanu kulu min tayyibati ma razaqnakum. Maksudnya kat situ ada perkataan kulu. Yes. Kulu tu maksudnya Allah kata makan. Makan apa? Tu ada penjelasan seterusnya min tayyiba yang menunjukkan kulu itu adalah lafaz al-amru. Maksudnya perintah yang Allah suruh makan, yang Allah suruh makan daripada makanan yang baik. Sebab kulu min tayyibat. Tayyibat tu maksudnya baik. Dan bila mana Allah dah kata dalam Al-Quran kena kulu perintah, maksudnya benda tu adalah wajib. Tak bolehlah pula kita nak makan perkara yang haram pula kan Ustazah kan? Dan akhirnya itulah datangnya hukum ke atas kita, wajib untuk pilih makanan yang baik. Okey, Masya Allah. Bagus ni Boleh, Syafiqah. Kalau macam ni jawapannya kita boleh bagi 4/4. 4/4. Dapat A+. Alhamdulillah, amin ya rabbal alamin. Okey. Jadinya macam yang Ustazah sebutkan tadi, kalau kita nak jawab soalan istimbat hukum, mesti ada 4 perkara tadi. Macam Syafiqah sebut tadi, memang betul. Semua sekali Syafiqah dah sebutkan. Okey, yang pertama tadi lafaz Syafiqah sebut kulu. Ya, betul. Okey, kemudian yang kedua ialah huraian lafaz. Okey, huraian lafaznya Syafiqah sebut fi'lul yang menunjukkan ia adalah perintah. Yes, betul juga. Okey, kemudian yang ketiga adalah kaedah usul fiqh. Syafiqah cakap wajib. Ya, betul. Okey, dan yang keempat ialah kesimpulan. Maka wajib untuk kita mengambil pemakanan yang halal dan juga baik. Okey, tahniah Syafiqah. Terima kasih Ustazah. Tu dia kita dengar penjelasan daripada Ustazah tu yang dapat jawab tu Ustazah kan. Alhamdulillah. Jadi banyak lagi kita nak belajar, tapi sebelum tu kita nak berehat seketika. Kita kembali selepas ini.